Isu pembangunan kampung baru bukan suatu perkara asing kerana telah diperkatakan sejak lebih 30 tahun lalu. Selaras dengan wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju, tempoh masa yang ada untuk merealisasikan pembangunan kampung baru kini berbaki 6 tahun. Persoalannya, mampukah pembangunan yang diilhamkan itu dilaksanakan sepenuhnya? Laporannya bersama wartawan kami, Nur Sakinah Nabilah. Walaupun terletak di tengah-tengah bandaraya kosmopolitan Kuala Lumpur, Kampung Baru dilihat seolah-olah terpinggir daripada arus pemodenan. Keadaan ini sekaligus mencacatkan panorama indah kota raya yang sedang membangun. Usaha pertama untuk membangunkan Kampung Baru bermula seawal tahun 1975 dengan cara menyatukan lot-lot kecil namun tidak mendapat sokongan sebahagian besar penduduk setempat. Kebanyakan usaha pembangunan dilihat terlalu rumit untuk dilaksanakan kerana melibatkan pelbagai pihak seperti pihak berkuasa, pemaju dan penduduk itu sendiri. Justru itu, Perbadanan Pembangunan Kampung Baru (PKB) baru-baru ini menganjurkan hari terbuka draft Plan Induk Terperinci Pembangunan Kampung Baru 2020. Ia diadakan bertujuan memaklumkan kepada warga Kampung Baru mengenai struktur pembangunan yang bakal dilaksanakan di kawasan itu. Pembangunan yang dicadangkan memfokuskan kepada pelaksanaan 3 strategi utama. Strategi pertama melibatkan pencantuman tanah di kawasan Kampung Atas A, Kampung Atas B dan sebahagian Kampung Periuk dengan keluasan 28 hektar. Strategi kedua pula membabitkan pembangunan semula Kampung Masjid, Kampung Hujung Pasir, sebahagian Kampung Periuk, Kampung Paya, Kampung Pindah dan flat PKNS yang keseluruhannya berkeluasan 78 hektar. Manakala strategi ketiga melibatkan pembangunan kawasan Rajabut seluas 14 hektar. Apabila pembangunan itu siap sepenuhnya nanti, Kampung Baru bakal menampung 77,000 orang penduduk selain 17,500 unit kediaman tersusun dan sebuah tasik. Menurut pengarah urusan AGM Planning and Urban Design Group Sdn Bhd, pemaju kawasan itu, Nurliza Hashim, strategi pembangunan itu akan dijalankan secara teliti dan komprehensif. Di sini the whole pembangunan tu kita jadikan dia satu pembangunan ikonik. Sebab kita ada elemen kerohanian juga yang kita nak terapkan di sini. Yang mana kita nak simpan aktivitinya dari segi penduduknya. Namun begitu, terdapat segelintir penduduk yang tidak bersetuju dengan cadangan pembinaan tasik yang diusulkan dalam draft plan itu. Sensitiflah sikit, masjid begitu cantik, indah, you nak ambil 40 ekar tanah orang, nak jadikan tasik supaya untuk kecantikan dan turisme. Kita nak turisme, kita nak pelancong, tapi cara mana? Sepatutnya tasik itu dipindahkan ke tempat lain, bukan dekat masjid tu. Antara isu yang sering dibangkitkan dalam sesi soal jawab ialah berkenaan nilai harga tanah. Namun, pengerusi Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, Datuk Astaman Abdul Aziz yakin peningkatan harga tanah akan berlaku sekiranya pembangunan dijalankan. Jadi, kalau kita dapat permuafakatan, dan seperti saya kata tadi, dalam law, dapat permuafakatan di antara law, dapat satu bidang tanah, mungkin 2-3 ekar, itu tentu sekali nilainya mesti melepasi 500. Masalah kesesakan lalu lintas juga antara isu kritikal dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Baru. Bagi mengatasi masalah itu, laluan stesen Mass Rapid Transit Sungai Buloh Kajang merentasi Kampung Baru dan laluan bas Rapid Transit menghubungkan Jalan Raja Alang hingga ke Jalan Tun Razak akan dibina. Pemilik atau pewaris tanah di Kampung Baru mempunyai tempoh 1 bulan
sehingga 6 Mei bagi mengemukakan pandangan dan ulasan kepada Perbadanan Pembangunan Kampung Baru mengenai draft pelan berkenaan. Dalam arus kepesatan dan pemodenan bandar, Kampung Baru masih lagi jauh ketinggalan. Namun begitu, menjelang tahun 2020 nanti, seluruh pemilik dan juga pewaris Kampung Baru tidak akan terpinggir daripada arus pembangunan Kampung Baru. Namun begitu, ianya hanya akan direalisasikan dan dicapai dengan kata persetujuan dan sepakat daripada seluruh penduduk Kampung Baru. Saya Nur Sakinah Nabila melaporkan untuk Jurnal Bernama.